Okey, audio jelas ya. Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya ya, Regi Jesse Rita Udin. Dan bagi mereka yang tahu link Telegram saya, bantu letak di ruang komen bagi mereka yang lain lah. Okey, saya telah janjikan satu live untuk berbincang lebih mendalam dan menjawab soalan berhubung dengan reset Malaysia cadangan saya, tapi saya tak sempat buat, mungkin malam ini ya. So untuk live ini ada satu soalan ya, dan banyak jugalah soalan yang ditanya berhubung dengan kritikan-kritikan saya terhadap pembangkang. So, of course orang tahulah saya penyokong pembangkang, tetapi mereka juga terima ya, ini juga penyokong pembangkang ni. Mereka terima kritikan sebagai bekalan untuk pertimbangan ke arah penambahbaikan. Tetapi ada juga yang bertanya, adalah soalan yang kritikal ya. Ini orang panggil pemikiran kritis ya, yang agak baik, yang I do not know how to phrase it. So anyway, saya terus ulas ya. Now, kita tahu agenda penyatuan Melayu sedang giat diperkatakan, dan ini sebenarnya bukannya baru sekarang. Ini sebenarnya dimulakan antara lain selepas PRU 14 dan khususnya selepas PRU 14, dan saya antara dalam bahasa Inggeris was at the forefront dari sudut aktivism, dari sudut influence dan sebagainya, ketika saya penyokong Najib, dan memang berada di hadapan untuk memperjuangkan dan menekankan perlunya penyatuan Melayu. Dan kumpulan kami yang telah menerapkan pentingnya penggunaan istilah Melayu Islam. Bukan Melayu tapi Melayu Islam. So benda ni berlaku 2018. Okay. Now, apabila saya perjuangkan penyatuan Melayu, ianya ada sebab yang kalau saya nak huraikan rumitnya, of course orang akan kata mengapa dia ni nak perjuangkan penyatuan Melayu. So memang rumit lah saya nak jelaskan di sini. Tetapi ia merangkumi penyatuan menyeluruh. Maknanya semua parti politik yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam. So of course ini termasuklah PKR, UMNO, Amanah. Pada masa itu tidak ada, well actually even Bersatu, PAS dan sebagainya lah. So maknanya barisan kepimpinan parti-parti ini perlu duduk sepentas dan berbincang. Okay, itu hala tuju saya lah. Tapi of course, oleh kerana saya penyokong Najib pada ketika itu, so persekitaran kami ni dia lebih kepada anti Bersatu, anti PKR, dan sebab PH telah kalahkan barisan dan semua terkejut pada ketika itu. So saya fikir kita mulakan penyatuan ummah dengan memulakan penyatuan di dalam pembangkang. Pada ketika itu kita pembangkang lah, UMNO dan ya UMNO lah. So kita fikirkan penyatuan, dapatkan orang Melayu untuk bersama, dan beransur-ansur kita cuba buka minda orang Melayu kena bincang juga dengan pemimpin Melayu lain walaupun awak anggap dia musuh. Okay? So kena bincang dengan Tun Mahathir, kena bincang dengan Mat Sabu, ya, tak boleh sisihkan dan sebagainya. Now benda tu tak kesampaian
Kerana pada mulanya kita teruja, ya, Zahid semua menitiskan air mata berpeluk, minta maaf kat PAS untuk buat muafakat nasional. Kemudian semuanya jadi dalca. Ya, semuanya jadi dalca sebab masing-masing ada kepentingan, dan saya sebut masing-masing, ya, sebab saya tahu actually what happened, dan saya kira Anwar Musa pun ada cerita what happened, ada versi dia, orang ni ada versi dia. So saya lebih kurang dapat tahu apa yang berlaku. Tak payah nak cerita, tetapi at the end of the day juga saya nak beritahu di sini, saya tak akan memihak UMNO atau PAS dalam isu kegagalan muafakat nasional, sebab masing-masing ada kepentingan juga, ya. So akhirnya saya telah mengkritik PAS, dalam pada menyokong PAS, ya, tapi mengkritik PAS dan beritahu jangan tunggang istilah penyatuan Melayu atau penyatuan ummah jika penumpuannya hanya kepada penyatuan mereka yang sefahaman dengan anda atau ideologi politik anda. Kerana itu menjadikan tumpuannya politik, bukan agama. Dan ianya bukannya penyatuan Melayu dalam erti kata sebenar. So dari situ saya dah tegur banyak kali PAS dah menyimpang dari sudut apa yang dia sebut dan apa yang dia lakukan. Okay? So saya kata jangan. Dan saya beritahu bahawa jika diteruskan begini, maka Melayu sukar bersatu. Okay. So ramai pada ketika itu penyokong PAS juga, bukan semua, tapi mereka bersetuju. Okay. So lepas penghujung 2018 September macam tu, saya dah buka mata, saya dah mendukung prinsip perjuangan Tun, dan saya teruja bila Tun membuka pentas, ya, penyatuan pentas maruah Melayu, dan menjadi pemimpin pertama dalam era moden untuk membuka pentas muzakarah dan menjemput semua. Dia menjemput UMNO, dia menjemput PAS, Amanah, semua ke atas pentas itu. Penyatuan ummah dalam erti kata sebenar. So siapa yang lakukannya? Tun. Okay. So di situ saya dapat satu perkara, yang menarik, iaitu Tun bukannya melakukannya untuk tujuan kepentingan peribadi atau politik, tetapi demi orang Melayu. Okay. Itu membuktikannya. Okay, so after that, Zahid berkomplot dengan Muhyiddin. Mereka tumbangkan kerajaan pimpinan Tun. Di situ pun, ianya Melayu berkomplot jatuhkan Melayu. Ya, ramai tak lihat dengan cara tu, tapi saya lihat dengan cara tu. Dan jangan sekali-kali lupa, PAS berkomplot untuk tujuan itu. Dan mereka berkomplot selepas Hadi pergi jumpa Tun, mereka berpeluk dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba bila jadi komplot itu, semua lupa Tun. So mereka ni semua ahli politik dulu, babak agama ni kemudian. Itu yang saya lihat. So saya kecewa, dan saya amat bersimpati kepada Tun. Ya. Okey. Apa jua alasan yang diberi, tetapi pokoknya penyatuan Melayu, penyatuan ummah bukannya keutamaan Hadi Awang ke, Zahid Hamidi ke, Presiden Bersatu ke, bukan. Ya. Tapi benda tu dijajah sini sana lah. Okey. So itu fakta, itu hakikatnya. Okey. Saya tak sampai bermusuh dengan PAS lah, tapi memang saya dah nampak lah. So saya tak, dari situ saya putuskan saya tak mau dengar lagi penyatuan Melayu daripada PAS. Ya, saya takkan percaya. Okey. Now, ada sebab saya ungkit benda ni. Okey. Kita sudah merdeka berapa tahun? Kita sudah merdeka dari 1957
Okay, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017, ya, itu dah 60 tahun. Kemudian 2024 kurang 3 tahun daripada 70 tahun. Maknanya 67 tahun kita sudah merdeka. 67 tahun. Awak tak rasa pelik ke dalam 67 tahun ini? Yelah, ini tanah Melayu. Itu tidak boleh dipertikai. Tetapi tanah Melayu yang diduduki secara sah oleh masyarakat majmuk, itu pun tak boleh pertikai. Awak tak rasa pelik ke dalam 67 tahun masyarakat majmuk masih ada sifat perkauman? Okey. Rata-ratanya di luar sana keadaannya aman. Yang diwar-warkan aktivis di media sosial dan sebagainya itu semua dongeng lah. Itu perkauman tegang nak konflik, ya, nak meletup ni, itu di media sosial saja. Media sosial ni kurang dari 1% penduduk Malaysia. Tapi di luar sana keadaannya agak aman. Suhu perkauman meningkat tapi ianya tidak memuncak lagi dan sebagainya. Tetapi dalam pada itu kita tahu, ya, setiap rakyat di luar sana, orang biasa tahu, ada sikap perkauman. Cina suka dengan Cina, Melayu suka dengan Melayu. Mereka boleh bergaul tetapi ada satu tembok, ya, dan itu dinamakan tembok perkauman. Ada yang sangsi benda ni, babak perniagaan jangan percaya dia ni, macam depa ni kuat tipu, lepas tu Melayu malas, semua benda tu wujud. Dia wujud secara jelas kalau berdasarkan pengalaman hidup kita lah. Kemudian ada persengketaan, depa di sekolah Cina depa ajar apa. Kemudian dia pula kalau kita hantar anak kita ke sekolah Melayu, kemudian macam ni, macam tu, semua ni masih berjalan selepas 67 tahun. Awak tak rasa pelik ke? Dalam 67 tahun, pemimpin-pemimpin yang mewakili parti-parti yang berteraskan bangsa di negara kita tidak mencari jalan untuk memusnahkan tembok pemisah ini. Tak pelik ke? Kalau awak lihat Cina di Indonesia, awak pergi rasa lah, duduk sehari. Saya pernah bertahun dulu bersama komuniti yang ada Cina dengan Melayu itu. Awak akan terkejut. Awak tak rasa itu Cina, awak rasa itu Melayu. Dan awak tak boleh bezakan. Ya, tapi mereka memang Cina, mereka bukannya Muslim. Awak tak pelik ke sini? Sebab, ya, perkauman ini adalah modal politik. Bukan hanya di Malaysia sebenarnya. Saya tak mau burukkan Malaysia. Di seluruh dunia, banyak negara dunia, bukan semua. Ada negara, dia memang aman, ya. Contohnya awak cuba pergi New Zealand, ya, keadaannya cukup berbeza. Ada tempat-tempat yang benda ni kurang wujud atau tak wujud. Tetapi di sini ianya subur. Dari satu sudut benda-benda tertentu toleransi ada, dari satu sudut ada tembok. Mengapa? Mengapa perlu Melayu bermusuh dengan Cina yang juga makhluk kejadian, makhluk Allah? Mengapa perlu Cina bermusuh dengan Melayu dan sebagainya? Mengapa tidak ada penyelesaian sehingga hari ini? Bermusuh tu bukan maknanya sekarang bermusuh, saya dah kata aman kan, tapi sedikit-sedikit perasaan perkauman ke apa. Mengapa semua tu wujud? Ya, mengapa? Sebab jawapannya, kalau saya kaji sejarah politik, ya, ianya jadi modal politik. Modal politik DAP sehingga hari ini kalau awak kaji ialah dia serang PAS, menakut-nakutkan orang Cina terhadap PAS. Kalau sebelum ni dia menakut-nakutkan orang Cina terhadap UMNO. PAS pula tak payah nak tipu. Modal politik dia adalah menakut-nakutkan orang Melayu terhadap DAP dan sebagainya, antara lain lah. DAP ni, DAP tu.
Betul ke, tak betul ke, ada kalanya betul, ada kalanya exaggerated, tapi itu hakikatnya. Begitu juga DAP, betul ke, tak betul ke, ada kalanya betul, ada kalanya tokok tambah, tapi itu hakikatnya. So, dari sudut itu, 2 kali 5, 5 kali 2. Begitu juga MCA, begitu juga semua. Ya, modal dia adalah perkauman. Sebab bila di negara ini isu perkauman dari sudut politik memecah belahkan rakyat. Dan bukan hanya di sini, di banyak tempat di dunia. It is a concept known as divide and rule. Dan ini banyak terdapat dalam negara-negara bekas jajahan, khususnya. Bekas jajahan British, khususnya. So, divide and rule apabila rakyat berpecah, lebih senang untuk pegang kuasa. Contohnya sekarang China duduk dengan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dulu Pakatan Harapan, sekarang Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Begitu juga sebilangan kecil Melayu. Manakala majoriti Melayu duduk dengan Perikatan Nasional. So bila dah pecah, maka yang boleh manipulasi jumlah terbanyak untuk dapatkan kerusi terbanyak, dialah pegang kerajaan. Jika semuanya bersatu, rakyat dah jadi terlalu berkuasa. Jika Cina, Melayu, semuanya bersatu, satu kumpulan sahaja, mereka terlalu berkuasa. Rakyat benar-benar akan tentukan pada bila-bila masa kumpulan ni tak sesuai, kita tukar kumpulan itu. Tapi bila berpecah, ya, mudah dimanipulasi. Ya, sukar untuk satu kumpulan berubah kepada kumpulan kerajaan, tukar kepada kerajaan yang lain, menerusi pilihan raya, melainkan berlaku komplot seperti langkah Sheraton dan sebagainya. Sukar untuk satu jangka masa sebab rakyat berpecah. So, rakyat yang berpecah kurang kuasa dia untuk memastikan kerajaan berfungsi dengan baik. Untuk jika tidak kami akan ubah kamu dan sebagainya. It's called divide and rule. Untuk berdekad lamanya, tidak pernah saya dengar ada satu usaha yang serius oleh UMNO, MCA, sebab mereka bertakhta untuk berdekad lamanya, bincang mengapa ada tembok pemisah antara kaum. Cuba kita duduk runding, bincang, cari penyelesaian, buat dasar. Benda tu dibincangkan, cari penyelesaian, buat dasar baru, buat program, buat ceramah dan sebagainya untuk mengurangkan jurang pemisah antara kaum, untuk memecahkan tembok antara kaum. Tidak pernah untuk berdekad lamanya. Malah isu-isu ditimbulkan dalam berdekad lamanya. Contohnya peperiksaan UEC. Sebenarnya nak selesaikan masalah itu sekadar buat keputusan sekelip mata saja, tapi mereka drag dari election ke election ke election. Sebab apa? Asalkan ada masalah itu, ianya terus boleh dijadikan modal untuk membara semangat orang Cina. Begitu juga isu sekolah vernacular. Benda ni boleh diselesaikan dalam sekelip mata, diputuskan, dibuat dasar. Kalau dirasakan perlembagaan kabur, walaupun ianya dicabar di mahkamah, boleh pindah untuk menjadikannya lebih tajam dalam perlembagaan supaya kita putuskan once and for all, perlu atau tak perlu. Kalau perlu, kita perkukuhkan dalam perlembagaan supaya tidak lagi jadi pertikaian. Walaupun mahkamah kata tidak boleh diganggu-gugat, tapi kita tajamkan lagi, kita putuskan, kita matikan isu. Tidak ada, sebab ia jadi modal. Jadi, kegagalan integrasi nasional bukan kegagalan rakyat dari satu sudut. Ianya kegagalan pemimpin untuk berdekad lamanya. Dan bukannya pemimpin PH ke, pemimpin BN ke, semua. Sekarang pun tidak ada usaha itu. Sebelum ni tidak ada usaha itu. So, kegagalan semua.
Tetapi ianya dari sudut lain juga kegagalan rakyat. Kerana kepimpinannya akhirnya wujud di medan persekutuan adalah pilihan rakyat. Dan kita tahu rakyat ni, dia mudah terbawa dengan retorika politik cetek. Awak boleh baca, awak boleh dengar, kita akan ajar dia ni. Hishamuddin senyap, dia tak buat kerja, kita ajar. Tapi akhirnya bila sampai pilihan raya, dengan janji ini, dengan janji itu, dengan huluran ini, dengan huluran itu dan macam-macam lagi, orang-orang itu juga yang akan jadi muka dalam Dewan Rakyat. So, kegagalan rakyat. Maknanya, kita semua bersalah. Ya, ada orang kata masalah Melayu dengan Cina ni disebabkan DAP. Lim Kit Siang dulu 1960 ni dia buat ini, dia buat itu. Kalau awak tanya DAP, masalahnya sebab ini, sebab dulu depa buat ada apa depa panggil UMNO Putra lah, apalah ni, depa besar kepala lah, depa nak jadi tuan, macam-macam persenjataan. Siapa mula dulu, siapa mula kemudian dan sebagainya, lama-lama benda tu dah tak relevan dah, sebab masing-masing ada masalah dan sebagainya. Of course lah, kalau awak tanya mereka lah. Tapi sebenarnya, kalau awak bersandar kepada hujah saya tadi, ini masalah kita semua. Sebab tak logik, manusia yang duduk di dalam satu lingkungan sempadan, ya, sebagai satu bangsa, iaitu bangsa Malaysia, memilih untuk terus bersengketa dan bukannya mencari penyelesaian. Itulah bangsa Malaysia. Dan memilih untuk terus bersengketa, merentasi garisan atau tembok perkauman tanpa ada usaha komprehensif dan serius untuk mencari penyelesaian. Memilih untuk bermusuh pada tahap tertentu. Walaupun aman di luar, tapi dari sudut politik bermusuh pada tahap tertentu untuk tujuan politik. Dan siapa bersalah? Bukan DAP, bukan hanya pemimpin, kita semua. Kerana kita juga memilih. Kuasa di tangan kita. So, ini adalah satu lingkaran yang bahaya. It's a vicious circle. Dan tidak ada kesudahannya melainkan ianya dipecahkan. Itu yang saya cerita babak reset dan parti kuasa ketiga untuk semua. Bukan saya memilih Tun ke Anwar ke, semua, untuk semua. Yang tu saya akan bincang lanjut malam ni. Sebab jika anda sebagai seorang manusia berfikir tak ada maaf bagimu, saya nak bermusuh dengan kau, kamu dah sesat. Tidak ada dalam ajaran agama berbuat sedemikian. Yang ada, guna saluran-saluran dulu yang mungkin yang ada untuk cuba mencari penyelesaian, muzakarah dan sebagainya. Ya. Dan tidak ada mana-mana mereka yang bukan seagama atau sekaum perlu buat macam ni, buat macam tu. Malah tidak ada agama yang mengajar begitu. So kita gagal sebagai bangsa, sebagai negara dari sudut itu. Dan kita terus gagal. Hari ini masih kalau setakat aktivisme dan cerita babak penyatuan Melayu. Tapi itu pun dilakukan dengan cara yang tidak betul. Oh, tak boleh dengan syarat tak ada Zaid. Kalau ada Zaid tak boleh. Zaid pula tak ada Hadi tak boleh. Tapi cerita penyatuan Melayu. Tapi pemecah Melayu antaranya mereka juga. Tak boleh, apa cerita ni? Kau ajak orang Melayu bersatu.
Tapi korang banyak syarat. Sebab apa? Sebab kepentingan politik. Ini bukannya parti Cina lawan parti Melayu. Ini Melayu lah. Berkomplot dulu jatuhkan Melayu. Kemudian sekarang Melayu, aku tak mau kerja dengan hang. So, aku masuk dengan mereka. Ya? Lepas tu suruh orang Melayu bersatu. Tipu tu. Ya? Sebab awak bukannya cari penyatuan orang Melayu. Awak cari penyatuan politik kepentingan Melayu. Yang mereka duk berjuang, ya, ramai yang seksa. Kadang-kadang ada yang tak cukup makan, saya kenal. Susah, hidup hari-hari susah, macam-macam. Mereka tak akan bantu. Orang bertungkus lumus. Dan kepada orang yang bertungkus lumus ni, saya nak tanya, awak bertungkus lumus untuk siapa? Awak bertungkus lumus untuk mereka kan? Sebab mereka kata nak penyatuan. Tapi mereka sendiri, sebagai pemimpin yang menunjukkan teladan dan menyimpang terus sambil duduk di kerusi empuk, dan kau harapkan mereka untuk mencapai penyatuan. Kau pun dah menyimpang. Kau yang seksa. Kau kena tipu hidup-hidup. Kalau nak berjuang demi penyatuan, lupakan mereka. Cerita kat rakyat. Jangan menaruh harapan kat mereka sebab mereka dah gagal. Semua. That's why saya masih boleh terima Tun, dan saya letak Tun di luar kritikan ini. Cuma Tun seorang. Saya letak di luar sebab bila dia cerita penyatuan, dia cerita proklamasi. Nah, proklamasi dia gagal sebab orang-orang tertentu. Tetapi dia cerita proklamasi itu berbeza. So, sekarang ni, bagi mereka yang masih memainkan retorik perkauman ni, siapa salah, siapa betul ni, awak sebenarnya sudah berada di landasan salah. Kerana awak memainkan retorik itu atas kepercayaan kepada pemimpin ini, atas kepercayaan palsu bahawa kita semua nak penyatuan. Mereka telah kaburi mata awak bahawasanya akan ada penyatuan, sedangkan dengan mengaburi mata awak, mereka bergaduh. Ya. So, seperti yang saya katalah, penyelesaiannya depan mata. Jalan 1 meter, dah jumpa tiang. Tapi gerabak mereka ni ada 6 ekor kuda. Ada 5 ekor kuda. 1 kiri, 1 kanan, 1 depan, 1 belakang dan 1 atas. Yang atas tu boleh terbang. So, masing-masing tarik arah lain. Tiang yang depan 1 meter tu, mereka takkan sampai bila-bila. So, retorik palsu, retorik penipu. Saya dah lama sedar penyatuan ni tak akan tercapai. So, sebab itu, berjuanglah demi agama, bangsa dan negara. Tetapi, kalau nak cerita penyatuan, lebih baik cerita mencari keamanan. Ya. Dan cara nak parti atau kumpulan yang anda sokong untuk menerajui kerajaan, ya, dan peneraju dia adalah Melayu Islam, untuk mentadbir dengan adil satu masyarakat majmuk. Seperti yang saya kata, Perikatan Nasional tak akan jadi kerajaan menerusi pilihan raya kerana dia tak mampu mendapatkan sokongan Cina kerana kepimpinan yang gagal, yang sedia ada. Sebab mereka tak faham benda ni. So, sama ada kepimpinan berubah, parti dijenamakan semula, atau korang kena berjuang fikir rakyat, bukan fikir mereka.
Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.